بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وبك اللهم نستعين. اللهم افتح بخير واختم بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير يا رب العالمين. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memberi satu peluang untuk sambung buku yang sama, Kitabu Bulughi Al-Maram lil Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, dan kita akan sambung hari ini majlis yang kedua dan bab yang kedua, yaitu Babul Aniyah. بالأسانيد الصحيحة المتصلة إلى الإمام ابن حجر أنه قال في كتابه باب الآنية، قال عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Bab bejana-bejana atau bekas-bekas minuman. Dari Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian minum dengan menggunakan gelas yang terbuat dari emas dan perak, dan jangan pula makan dengan menggunakan piring yang terbuat dari keduanya, kerana kedua-duanya untuk mereka, yakni orang-orang kafir di dunia, dan untuk kalian di akhirat. Muttafaqun alaih. So bekas-bekas itu yang kita tak boleh pakai dia untuk wuduk. So kalau kita ambil air daripada dalam dia, okey, atau kita bawa air untuk satu orang yang dia nak ambil wuduk, so tak boleh memakai dia langsung. Kalau letak air di dalam dia atau bawa dia, pegang dia, semua tak boleh. Okey, okey, ni satu. Yang kedua, apa hukum air yang ada di dalam dia? Okey, sebenarnya yang di dalam dia adalah tahir, tak ada masalah. Tapi yang paling penting kena keluarkan air itu yang ada di dalam dia keluar dan baru boleh memakai. Okey, so apa yang ada di dalam dia masih tahir, boleh anggapkan dia tahir. Ni yang kedua. Yang ketiga, kenapa dia haram atau tak boleh memakai? Ada khilaf di antara ulama kita. Ada yang kata sebab sombong, sesiapa yang memakai dia akan rasa macam sombong. Lagi satu, sebab asal zahab dan fiddah, dua benda ni adalah haram. Dia bukan najis, bukan setiap benda yang haram dia adalah najis, bukan. Ada beberapa benda yang haram tapi jirim dia atau jisim dia adalah tahir sebenarnya, adalah bukan najis, boleh kata bukan najis. Ya. So untuk dua benda ni dia kata sebab ni asal dia daripada benda yang Allah Subhanahu wa taala suruh kita tak memakai dia. Okey, walaupun dia benda yang tahir, kalau macam jatuh di atas badan kita dia bukan najis. So dia ada khilaf kenapa dia macam tahir. Ni yang ketiga. Yang keempat, macam mana kalau ada satu bekas yang mereka macam cat dia dengan zahab dan fiddah. Okey, kalau dia cat dia sama dengan silver atau dengan emas, itu kita akan anggapkan dia sama juga, tak boleh memakai kalau mereka letak dia di atas. Nanti ada beberapa keadaan yang ada rukhsah boleh memakai dia, tapi kena ada sebab. Tapi kalau sebab itu tak ada, sebab syar'i, kita tak boleh memakai. Ustaz, Di hadis yang seterusnya, قال عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang minum dengan menggunakan gelas yang terbuat dari perak, sesungguhnya dia adalah hanya menggelegakkan api neraka Jahannam dalam perutnya. Muttafaqun alaih. So maknanya memakai dia adalah satu benda yang daripada al-kabair. Sebab
Di sini Ummu Salamah dia bagi tahu ada satu balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ada satu azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala sesiapa yang dia memakai. So kita boleh kata ni adalah daripada al-kabair sesiapa yang memakai silfa, ataupun kalau di dalam hadis ni silfa sahaja. Tapi ada hadis yang lain dia termasuk sama dengan al-zahab, iaitu emas. Okey. Okey, hadis yang Ustaz, seterusnya قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر أخرجه مسلم وعند الأربعة أيما إهاب دبغ. dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kulit telah disamak maka ia telah suci, diriwayatkan oleh Muslim. Dalam riwayat Imam yang 4 redaksinya berbunyi kulit apa pun yang disamak. So maknanya yang paling penting kita akan samak, bukan letak dia di bawah matahari ataupun mereka akan letak garam di atas dia. Dia letak garam, tinggal dia 1 minggu, lepas 1 minggu dia akan cuci. Dia tak jadi tahir. Dia kena samak. Kalau dia tak samak, maknanya dia tak jadi tahir. Dia kena memakai satu benda yang sharp, yang dia boleh shave, dia macam shaving, dia boleh buat benda itu. So lepas boleh memakai garam, boleh letak dia di bawah matahari apa semua, tapi terakhir sekali diperlukan untuk samak. Itu yang paling penting. قال وعن سلمة بن المحبق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دباغ جلود الميتة طهورها صححه ابن حبان. Dari Salamah bin Muhabbaq radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menyamak kulit bangkai bererti menyucikannya, disahihkan oleh Ibn Hibban. So kalau kita ada jumpa satu kulit yang kita tidak tahu, mungkin daripada satu haiwan yang dia yang dia daripada satu haiwan yang dah sembelih, ataupun daripada satu haiwan yang dia tak sembelih, kita tak pasti, kita terjumpa macam tu. So boleh memakai dia, boleh, tidak ada masalah, kecuali kalau dia kulit anjing ataupun khanzir. Kalau dua ni tak boleh jadi tahir walaupun kita sama dan buat semua benda. Okey, kalau kita dah pasti ni kulit bukan daripada anjing atau daripada babi, tak apa. Kita boleh samakan dia dan boleh memakai, tidak ada masalah, walaupun kita tak pasti kalau dah sembelih atau tak sembelih. Okey, itu ya, sebab ulama kita bagi satu kaedah, ad-dibaghu lil jildi kadzakati lil hayawan. Kalau kita sama untuk kulit, dia macam kita sembelih satu haiwan. Okey, so tak boleh anggapkan dia adalah tahir kalau kita tak sama. Okey, hadis yang seterusnya, qala wa an Maimunah radhiyallahu anha qalat marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi shatin yajrunaha faqala law akhadhtum ihabaha faqalu innaha mayyitah faqala yutahhiruha al-ma'u wal-qarad. Akhrajahu Abu Dawud dan Nasa'i. Dari Maimunah radhiyallahu anha beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati bangkai seekor kambing yang sedang diseret oleh orang-orang. Maka beliau SAW bersabda, alangkah baiknya seandainya kalian mengambil kulitnya. Mereka menjawab, ia sudah menjadi bangkai. Beliau menjawab, ia boleh disucikan dengan air dan al-qarath. Riwayatkan oleh Abu Daud dan Nasa'i. So ni syarat dia sebenarnya, al-ma'u wal-qarad. Dua benda kena gabung di antara dua ni. Kalau tak gabung, dia tak jadi tahir. So maknanya samak dan air. Dua ni sahaja cukup, tak ada masalah. Tapi kalau dia nak tambah lagi, boleh, tak ada masalah. Tapi yang paling penting kena ada samak. Okey, hadis yang seterusnya, wa an Abi Tha'labah al-Khushani radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah inna bi ardi qaumin ahli kitab أفنأكل في آنيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه.
Dari Abu Sa'labah Al-Kushani radhiyallahu an, beliau berkata, aku berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kami berada di daerah ahli kitab, bolehkah kami makan dengan menggunakan bejana-bejana mereka? Beliau SAW menjawab, janganlah kalian makan dengan menggunakannya kecuali jika kalian tidak mendapatkan bejana yang lain. Maka cucilah bejana-bejana tersebut terlebih dahulu, lalu gunakanlah untuk makan. Muttafaqun alaih. Ya, sebenarnya setiap najis adalah haram. Setiap najis adalah haram. Okey. Tapi haraman dia macam mana? Kalau dia najis mughallaz atau mukhaffaf. Ada satu tafsil. Tapi generally boleh kata setiap najis adalah haram. Boleh kata generally. Okey. Tapi bukan setiap haram adalah najis. Okey, untuk hadis yang di sini sahabat Rasul mereka tanya sebab masa yang mereka pergi dekat Syam, dekat sana ada beberapa orang yang musyrik. Musyrik maknanya dia bukan bukan Yahudi atau Nasrani, macam Malaysia sebenarnya. Ada ramai orang daripada India bukan ahli Alkitab, bukan Yahudi atau Nasrani. Itu panggil mereka al-musyrikin. So kita boleh memakai bekas mereka, boleh, tidak ada masalah, tapi kena cuci dulu. Kenapa? Mungkin mereka memakai satu benda yang najis, so kena cuci dulu sebelum kita memakai daripada mereka. Okey. Hadis yang seterusnya, قال وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة متفق عليه في حديث طويل. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawasanya Nabi SAW dan para sahabatnya pernah berwuduk dari bejana tempat air wanita musyrik. Muttafaqun alaih, dalam hadis yang panjang. Okey, di sini Rasulullah dia tak ada masalah, dia memakai satu bekas yang mereka membuatkan dia daripada kulit. Itu panggil dia mazadah. Okey, masa yang Rasulullah dapat dia daripada satu perempuan yang dia musyrik atau musyrikah, Rasulullah dia boleh memakai, tak ada masalah. Itu satu dalil untuk semua bekas-bekas daripada orang musyrik kita boleh memakai, terus boleh memakai, tidak ada masalah. Ni satu. Yang kedua, di sini Rasulullah dia tak memastikan atau Rasulullah dia cuci. So maknanya kalau kita dah pasti bekas itu macam dia suci, tak ada masalah. Macam kita nampak ada satu orang yang dia cuci dia, terus kita boleh ambil dan memakai. Okey, ada beberapa alamat atau dia tak ada bau, contoh. So kalau ada beberapa alamat yang kita boleh faham bekas itu adalah tahir, kita terus boleh memakai, tidak ada masalah. Tidak wajib untuk cuci dia dulu sebelum memakai. Yang kedua, kita orang Islam percaya orang musyrik dia najis, tapi najis mereka adalah ma'nawi, bukan hissi. Ma'nawi itu macam intangible. Okey, bukan yang badan dia najis atau peluh dia najis, tak. Tapi kita macam itu intangible sahaja. Tapi badan dia adalah tahir, tidak ada masalah. Ya. Okey, hadis yang terakhir daripada bab ni, qala wa an Anas bin Malik radhiyallahu an anna qadah an-nabi sallallahu alaihi wasallam inkasar فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة أخرجه البخاري. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata bahawa piring Nabi SAW pecah, lalu beliau SAW menyambungkannya dengan tambalan dari perak. Diriwayatkan oleh Bukhari. Okey, kalau kita dah pasti orang musyrik itu atau orang ahli Alkitab, kita dah pasti selalu macam dia jiran kita, selalu dia makan babi, contoh. Dan masa yang mereka lepas masak, mereka boleh, biasanya mereka cuci, lepas mereka cuci dan letak dia. Kalau kita dah pasti selalu mereka makan khanzir atau selalu mereka makan, tak tahu kalau boleh makan anjing atau apa semua, so kita kena basuh dia 7 kali, 1 kali dengan tanah. Okey, tapi generally tak payah tanya atau tak payah memastikan. Okey,
kalau kita datang dan nampak, terus boleh ambil mengikuti hadis Rasulullah di sini. Rasulullah dia tak tanya dia atau memastikan daripada dia. Nah, untuk hadis yang di sini, anna qadah Nabi sallallahu alaihi wasallam ankasar. Ni satu sebab yang syar'i yang boleh memakai zahab atau fiddah. Okey. Kalau ada satu bekas contoh daripada kayu dan kalau kita letak di dalam dia air atau jus apa semua, lama-lama dia akan pecah. Kalau dia dah pecah, kita memakai apa yang perlu untuk membaiki dia, membaiki sahaja. Kita tak boleh tambah macam untuk decoration contoh, atau dia nak jadi macam cantik apa semua, tak boleh. Dia kena memakai untuk hajat. Okay? Sama dengan gigi. Kalau satu orang dia memakai satu gigi yang daripada daripada tulang atau daripada apa-apa benda yang lain pada emas atau perak. Okay? Kalau dia memakai dia dan lepas tu masih rosak, dia cuba 1 kali, 2 kali, 3 kali, terakhir sekali dia boleh memakai yang daripada emas atau daripada perak. Tapi tak boleh terus memakai. Dia kena cuba dulu. Kalau boleh memakai benda-benda yang lain, alhamdulillah. Ataupun boleh memakai permata. Sekarang ramai orang dia memakai permata. Kalau dia nak memakai permata untuk membaiki gigi atau untuk bekas atau untuk apa semua, tak ada masalah. Semua permata tidak ada masalah. Yang dia mengeluarkan dia daripada laut. Okey, benda-benda yang lain tak ada masalah. Tapi kalau untuk emas dan perak, dia kena kena hati-hati. Kena memakai dulu yang lain. Kalau tak jadi, baru dia boleh memakai. Tak ada masalah. Okey, bab yang seterusnya, qala babu izalatin najasati wa bayaniha. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu ma qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khamri tuttakhadhu khallan. Qala la, akhrajahu Muslim wa Tirmidzi wa qala hasanun sahih. Bab seterusnya, bab menghilangkan najis dan penjelasannya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang khamar. Apakah beliau boleh dijadikan cuka? Maka beliau menjawab, tak boleh. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Tirmizi dan beliau berkata hasan sahih. Bab ni sebenarnya penting sebab ramai orang dia akan dapat was-was sama dengan najis. Atau kadang-kadang ada beberapa orang yang dia tak ikut cara di dalam syariat macam mana untuk hilangkan najasah. Okey. Sebenarnya kita kena fokus di atas apa hadis yang Al-Imam Ibn Hajar dia akan sebutkan dia di dalam bab ni. Hadis yang pertama untuk khamar atau untuk arak itu. Kalau kita biasanya arak kita memakai dia, bukan kita, orang yang dia minum arak, sebenarnya dia akan membuatkan arak itu atau khamar itu daripada kurma atau daripada anggur. So kadang-kadang kalau ada satu orang yang dia letak anggur atau letak kurma itu di dalam air dan dia terlupa atau tinggalkan dia, lama-lama dia akan tukar dan dia terjadi khamar. So apa hukum dia? Okay? Hukum dia, kalau khamar itu dia terjadi dengan diri sendiri, kita tak letak apa-apa di dalam dia. Tak letak satu benda atau satu mata yang dia akan tukarkan dia dan dia akan jadi khamar. Dia dengan diri sendiri, dia dah tukar dan dia jadi khamar, kita boleh anggapkan dia adalah tahir. Okay? Dia tahir maksudnya kalau dia jatuh di atas badan kita, maknanya dia tahir, tak payah cuci. Tapi kalau ada satu kalau kita letak satu benda di dalam dia atau kita tukar dia daripada matahari ke shadow atau daripada shadow dan letak dia apa yang kita memakai atau buat satu muamalat kepada dia dan dia dah tukar dan jadi khamar, kita akan anggapkan dia khamar. Okey, ni yang kedua. Yang ketiga, macam mana kita akan kata, tadi saya kata dia tahir. Tak ada masalah, dia tahir. Okey. Tapi tahir itu boleh kata halal atau tidak. Halal maksudnya kita boleh makan atau boleh minum. Sebab kita ada satu kaedah, ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Kalau khamar yang berat atau yang banyak dia boleh hilangkan akal,
So kita akan anggapkan yang sikit daripada dia adalah haram. Sama juga. Hukum dia sama. Kathir dan qalil. Dua-dua kita akan anggapkan dia adalah khamar walaupun dia sikit. So di sini kita akan tengok macam mana. Kalau kalau yang mereka letak satu benda dan dia muamalat sama dengan dia untuk tukar dia akan anggapkan dia adalah khamar. Yang dia akan tukar dengan diri sendiri, kita tak buat apa-apa sama dengan dia. Macam letak dia dekat tempat itu. Contohnya cuka. Ramai orang membuatkan cuka memakai tengok kadang-kadang garam, kadang-kadang tak tahu mereka apa memakai, tapi sebenarnya mereka akan letak satu benda dekat sana. So terakhir dia kita akan tengok kalau kita makan dia, ada akal kita akan hilang atau badan kita akan rasa macam gila apa semua, tak tahu macam mana. Kalau kita rasa ada satu masalah, kita boleh kata ni adalah haram. Tapi kalau cuka yang biasa dia makan, dia tak rasa macam dia hilangkan akal apa semua, boleh anggapkan dia adalah tahir dan halal. Dua-dua. Okey, hadis yang seterusnya, wa anhu qala lamma kana yawm Khaybar أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس متفق عليه. Dari Anas radhiyallahu an, beliau berkata, pada waktu perang Khaybar, Rasulullah SAW memerintahkan Abu Talha untuk berseru, sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang kalian memakan daging keldai jinak kerana sesungguhnya ia itu kotor. Muttafaqun alaih. Ya, keldai yang dia jinak maknanya dia boleh macam dia sama dengan kita memakai dia, naik di atas dia, memakai dia untuk pergi dan balik apa semua. Keldai itu tak boleh makan dia walaupun dekat mula-mula syariah Islamiyah, mula-mula Islam, dia halal dan mereka boleh makan. Tapi lepas tu Yaum Khaybar, masa yang perang Khaybar, Rasulullah dia suruh semua mereka jangan makan daripada dia. Okey, kenapa? Ada banyak sebab. Ada beberapa ulama dia kata sebab dia makan berak sebenarnya. Dan ada beberapa ulama dia kata kalau semua orang Islam makan dia, nanti tak jumpa apa-apa kenderaan yang boleh naik di atas dia dekat zaman mereka, bukan zaman kita sekarang. Okey, ni keldai yang jinak yang dia duduk sama dengan kita. Macam mana kalau keldai yang wild, dia duduk dekat luar bandar? Itu halal, tidak ada masalah, boleh makan dia. Yang zebra atau yang dia ada garisan di atas badan dia, tak ada masalah, boleh makan. Okey, qala wa an Amr ibn Kharijah radhiyallahu anhu qala khatabana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi Minan wa huwa ala rahilatihi wa lu'abuha yasilu ala katifi, akhrajahu Ahmad wa at-Tirmidzi wa sahhahahu. Dari Amr bin Kharijah radhiyallahu an, beliau berkata, Nabi SAW pernah berkhutbah pada kami di Mina sementara beliau berada di atas untanya dan air liu unta itu menitis di bahuku. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmizi dan beliau mensahihkannya. Okey, di dalam hadis ni Sayyiduna Amr bin Kharijah dia memakai perkataan rahilatihi. Rahilatihi maksudnya bukan unta sebenarnya. Rahilatihi maksudnya setiap haiwan yang boleh naik di atas dia dan boleh jadi musafir di atas dia. Itu panggil dia rahilah. Tapi mengikuti mengikuti cerita-cerita atau hadis-hadis yang lain, masa yang Rasulullah dia dekat Mina, hari itu Rasulullah dia naik unta. So di sini dia kata unta. Okey, ini satu. Yang kedua, ulama kita ada khilaf macam mana untuk air liu daripada haiwan yang boleh makan daging dia, tak ada masalah, adalah tahir, tak ada masalah. Tapi daripada haiwan yang tak boleh makan, macam keldai, apa hukum air liu dia? Kita mazhab Syafi'i, mereka anggapkan air liu keldai adalah tahir, tidak ada masalah. Dan ni bukan untuk keldai sahaja, untuk setiap haiwan yang kita naik di atas dia. Sebenarnya air liu dia najis, tapi sebab kita selalu sama dengan dia,
selalu kita muamalat sama dengan haiwan itu, banyak kali dia akan keluarkan air liur itu, macam susah kalau setiap kali dia sentuh badan kita atau sentuh baju kita kena cuci. Sebab susahnya dia maafkan. Walaupun asalnya sebenarnya najis. Macam kucing itu sebenarnya air liur dia najis sebab badan dia atau daging dia adalah najis. Tapi masa yang dia selalu sama dengan kita, dia datang, dia nak makan daripada makanan kita, dia nak minum daripada tempat kita, itu maafkan untuk air liur dia. Okey, hadis yang seterusnya, qala wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilu al-maniyya thumma yakhruju ila as-salati fi dhalika ath-thawb wa ana anzuru ila athari al-ghasl fihi muttafaqun alayh. ولمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه وفي لفظ له لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencuci baju yang terkena air mani. Kemudian beliau keluar melaksanakan salat dengan mengenakan baju tersebut dan aku melihat bekas cucian itu padanya. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat Muslim, sesungguh aku pernah mengerik air mani dari baju Rasulullah SAW, lalu beliau salat dengan mengenakan baju tersebut. Dan dalam lafaz Muslim yang lain, sungguh aku pernah mengerik air mani yang sudah kering dengan kuku-kuku dari bajunya. Okey, di sini ada khilaf di antara ulama kita. Ni mani apa hukum dia? Dia adalah tahir atau najis. Okey. Dan mereka ada khilaf mengikuti daripada hadis yang sama. Yani Imam Syafi'i daripada 4 imam, mereka anggap Imam Syafi'i dia kata mani itu adalah tahir. Tapi mengikuti semua ulama yang lain macam Imam Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal dan Imam Malik, mereka anggapkan dia adalah najis. Okey, apa dalil mereka? Hadis ni. Apa dalil Imam Syafi'i? Hadis ni sama juga. So ramai orang dia kata nak ikut dalil, tak nak ikut mazhab. Mana boleh ikut dalil kalau ulama kita ada khilaf dengan hadis yang sama. Ya. So maknanya semua orang dia diperlukan untuk ikut mazhab sebenarnya. Okey. Al-Imam Syafi'i dia kata mani itu adalah tahir. Kenapa? Sebab manusia adalah tahir. Semua Bani Adam adalah tahir. So Allah tak boleh Allah menciptakan dia daripada satu benda yang najis. Allah menciptakan dia daripada satu benda yang tahir. So maknanya al-mani adalah tahir. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, di dalam hadis ni Sayyidatuna Aisyah atau di dalam riwayat ni Sayyidatuna Aisyah dia kata wa ana anzur ila athari al-ghasli. Ila athari al-ghasli. Tapi kalau ikut riwayat yang lain Sayyidatuna Aisyah dia kata wa ana anzur ila athari al-maniyyi, bukan al-ghasl. Ya, so maknanya ada beberapa jirim atau beberapa kutulan daripada mani itu yang dia dah tinggal di atas baju Rasulullah dan Rasulullah sambung memakai dia. Okey? So mengikuti beberapa dalil yang Imam Syafi'i dia kata dia adalah tahir. Okey, di sini ada satu masalah. Kalau ada orang yang lain dia akan tanya kita, kenapa cuci dia? Sebab di dalam sini dia kata cuci dan dia cuba kalau boleh samakan dia. So kalau sama, mana dia najis. Dia tak nak tinggalkan dia di atas baju. So kita akan kata, kita akan cuci dia sebab dia satu benda yang ramai orang dia tak suka kalau ada di atas badan dia. Kalau satu orang dia ada ludah daripada mulut dia. Okay? Macam mana kita rasa? Dia rasa satu benda yang macam gili. Masa dia jatuh di atas badan atau di atas dia nak cuci. Betul? Sebab karakter dia atau di dalam hati kita rasa macam tak beberapa okey. So kita nak cuci. Satu benda yang kotoran boleh kata macam tu. So mani sama juga. Satu benda yang kotoran dia nak cuci. So dia cuci dia bukan dia adalah najis. Dia cuci dia sebab dia satu benda yang kotor sahaja. Okey, hadis yang seterusnya qala wa an Abi Samh radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم.
Dari Abu Samah radhiyallahu anhu, beliau berkata Nabi SAW bersabda, kencing bayi perempuan dicuci dan kencing bayi lelaki dipercik dengan air. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasa'i serta disahihkan oleh Al-Hakim. Okey, kalau ada beberapa orang dia kata yang hadis sebelum ni dia kata dia cuci sebab ni amr ta'abbudi, sebab kita nak buat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya semua amalan kita adalah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ada beberapa ulama kita yang mereka akan rasa marah kenapa setiap benda kena tahu apa hikmah dia. Setiap benda kena tahu apa sebab dia. Ni agama, kena ikut ibadah Allah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada beberapa orang dia kena tahu, dia suka kalau tahu ada sebab atau ada hikmah. Contoh sahaja. Okey, untuk hadis yang di sini Rasulullah bersabda yughsalu min baulil jariyah. Al-jariyah di sini sebenarnya di dalam asal bahasa al-jariyah yang umur dia di antara 9 sampai 12. Itu al-jariyah. Dan al-ghulam yang umur dia sama juga di antara 10 12 macam tu. Tapi maksud hadis yang di sini al-fatah yang umur yang dia tak makan, yang dia belum makan lagi, yang baby, boleh kata baby yang dia belum makan lagi, itu dia. So kalau saya kata belum makan lagi, maksudnya bukan 6 bulan, bukan satu tahun, bukan tak tahu berapa lama, tapi yang ad-dabit, yang piawaian dia atau boleh kata prinsipal dia adalah dia tak makan lagi. Tengok berapa lama. So, maknanya makanan dia adalah susu badan sahaja atau susu bekas sahaja. Kalau dia dah mula, kalau dia dah mula makan macam satu biji daripada fruits atau daripada apa-apa yang dia boleh makan, kita anggapkan dia tak ada lagi. Walaupun dia campur di antara dua-dua ni, kita akan anggapkan dia dah makan. So kalau makanan dia adalah minum susu sahaja, hukum dia di sini. So kalau dia dah jatuh di atas baju, dia kena cuci kalau daripada perempuan, atau dia akan yurash. Yurash itu maksudnya ambil satu tangan daripada air dan dia letak dia di atas tempat yang dah jatuh muntah itu, yang dia dah jatuh di atas baju. Okay, so di sini bukan yang dia akan baling di atas dia sahaja, tak. Al-Imam Nawawi dia bagi satu piawaian. Dia kata masa yang dia ambil satu tangan dan dia letak di atas tempat itu, dia kena majoriti daripada satu tangan akan sentuh tempat yang sama, tempat yang terkena. Dan lagi satu tak cukup kalau dia sentuh sahaja. Dia kata sentuh dan dia akan lalu dia akan lalu pada dia. So maknanya ada dua piawaian. Yang pertama, majoriti daripada satu tangan itu dia akan sentuh, dan lagi satu majoriti dia akan lalu atau pergi ke dia boleh lalu atau boleh rintas ke sebelah yang seterusnya. Okay. Dan lagi satu, dia tak bayar untuk squeeze, tak bayar. Kalau dia letak dia di atas dia dan tinggal, tak ada masalah. Okay. Tak syarat kalau dia squeezekan dia. Okay, hadis yang seterusnya, qala wa an Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fi dam al-hayd yusibu ath-thawb tahuttuhu thumma taqrusuhu bil ma' thumma tandahuhu thumma tusalli fihi, muttafaqun alaih. Dari Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma, bahawasanya Nabi SAW bersabda tentang darah haid yang terkena baju, hendaknya dia mengeriknya, menguciknya dengan air dan menyiramnya dengan air, dan salat dengan mengenakan baju tersebut. Muttafaqun alaih. Okey, di sini ada satu soalan yang dia tanya, dia khusus untuk susu ibu sahaja atau boleh yang susu formula? Okey, sebenarnya yang semua susu tidak ada, tak kisah, tapi yang paling penting susu sahaja. Okey. So kalau daripada powder atau daripada formula atau daripada ibu, mana-mana tidak ada, tak kisah, tak ada masalah. Okey. Ya. Hadis yang di sini hadis Sayyidatuna Asma binti Abi Bakar. Sebenarnya hadis ini penting sangat dan saya akan
Ini bagi beberapa komen yang penting sebenarnya. Okey, komen yang pertama, tengok Sayyidatuna Asma dia kata fi damil haid yusibu thawb. Yusibu thawb maknanya darah haid itu kalau dia sentuh atau dia tumpah di atas baju sahaja. So maknanya kalau ada satu perempuan yang dia cuci pad dia, itu tidak ada dalil. Ya, dan kita boleh kata ini at-tanattu'. At-tanattu' macam boleh kata tashaddud, boleh kata satu orang yang apa boleh kata doktor tanattu'? Satu orang yang radikal boleh kata, atau ekstrim macam tu, berlebihan boleh kata. So maknanya untuk baju sahaja. So kalau pad yang perempuan memakai dia dan ada haid yang jatuh di atas dia, tak payah cuci, dia buang sahaja, tak ada masalah. Okey, ataupun dekat tempat tak tahu kalau di dalam apa nama itu, di dalam tandas, dia jatuh di atas tandas dan dia nak cuci dan nak fokus apa semua, tak payah macam berlebih-lebihan. Dia macam biasa kita akan memakai air. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di sini dia kata dia akan buat tiga benda. Yang pertama, dia akan tahuttuhu, dia macam samakan dia. Okey, boleh memakai tangan atau boleh memakai satu benda, tak ada masalah. Ni satu. Yang kedua, dia kena apa? Squeeze dia. Qala thumma taqrusuhu. Ya, so maknanya tak cukup macam yang tadi. Dia akan apa nama itu? Dia akan tumpahkan air di atas baju dan dia tinggal. Tak cukup. Di sini dia kena squeeze, taqrusuhu. Okey, ataupun dia boleh gerakkan dia. Okey, dan yang ketiga thumma tandahu, dan lepas tu dia boleh buat beberapa kali, 2 kali 3 kali. Qala thumma tusalli fi, lepas dia akan solat. Okey, ni yang kedua. Yang ketiga, kalau ada sikit warna daripada warna merah daripada haid itu, dia tertinggal. Maksudnya dia dah cuci beberapa kali, 1, 2, 3, dan masih ada. Apa hukum dia? Kita akan pergi ke hadis yang seterusnya. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالت خولة يا رسول الله فإن لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره أخرجه الترمذي وسنده ضعيف. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Khawlah berkata, wahai Rasulullah SAW, bagaimana jika darahnya tidak hilang juga dari baju? Beliau bersabda, air sudah cukup untuk dirimu dan bekasnya tidak berpengaruh apa-apa untuk dirimu. Diriwayatkan oleh Tirmizi dan sanadnya dhaif. Walaupun sanad dia dhaif, tapi banyak hadis di dalam syariah atau di dalam fikah yang dia hadis dhaif, tapi ulama kita atau semua mazhab, 4 mazhab, mereka akan ambil hadis itu walaupun hadis dhaif. Sebab mereka cari-cari untuk hadis sahih, tak jumpa. So terakhir sekali, kalau tak ada, kita akan memakai hadis yang dhaif. Ya. So di sini Rasulullah dia bagi tahu dia boleh memakai air sahaja. Kalau air dan kita akan macam samakan dia sahaja. Kalau dia ada macam tertinggal atau boleh nampak macam warna, biasanya masih ada sebenarnya. Tapi yang paling penting kita akan hilangkan bau sahaja. Kalau warna masih ada, tak ada masalah. Ataupun terbalik, macam warna tak ada, tapi ada beberapa bau yang sikit je. Tak kisah, tak ada masalah. Tapi yang paling penting kita akan cuci. So tak payah memakai banyak benda yang powder ke, atau kadang-kadang tak tahu, yang berlebihan tak payah sebenarnya. Sebab kalau kita nak masuk dengan benda ni, nanti banyak was-was, kita tak boleh keluar daripada dia. Okey, so yang paling penting kita akan cuci sahaja dengan air. Okey, bab yang seterusnya, qala babul wudu. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة. Bab seterusnya, bab wudu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, seandainya aku tidak khawatir memberatkan umatku, nescaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali wuduk.
Diriwayatkan oleh Malik, Ahmad dan An-Nasa'i serta disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Okey, bab yang di sini Al-Imam Ibnu Hajar dia nak bagi tahu kita pasal al-wudu. Dan al-wudu itu dengan depan. Wudu bukan wadu. Sebab ada beza di antara wudu dan wadu. Wudu adalah apa yang berlakuan macam mana memakai wudu, macam memakai air. Okey, perlakuan dia adalah wudu. Tapi kalau wudu dengan atas, iaitu benda yang kita memakai dia, iaitu air. Sama dengan suhur dan sahur. Suhur, masa yang kita pergi dan ambil makanan dan duduk, kita nak makan, makanan kita, apa yang kita gerak, itu adalah suhur. Tapi kalau sahur, makanan. Makanan di dalam waktu sahur, itu sahur. Tapi kalau suhur, amalan kita, apa yang kita buat. Okay? So di sini Al-Imam Ibn Hajar, dia akan fokus di atas amalan, apa yang kita akan buat. Dia kata, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak. Sebenarnya siwak penting sangat. Al-Imam, saya lupa nama dia, tak tahu. Ada satu imam daripada ulama kita yang dia kata dia kumpul semua hadis yang berkait dengan siwak dan dia dapat 100 hadis yang berkait dengan siwak. Hadis-hadis itu tentang fadilat siwak atau kadang-kadang tentang pasal macam mana memakai dia, bila boleh memakai, banyak benda. Tapi mengikuti hadis yang di sini, Rasulullah kalau dia tak nak benda itu yang dia akan jadi fardu di atas kita, dia akan suruh umat dia akan jadi wajib di atas mereka memakai siwak. Dan di sini Rasulullah dia bagi tahu ma'a kulli wudu. Okey, Al-Imam San'ani mungkin jazakallahu khairan. Al-Imam doktor dia bagi tahu ni Imam San'ani yang dia kata ada 100 hadis yang berkait dengan al-siwak. Okey. Tak dia sebutkan doktor. Ni Subul Salam dia yang bagi tahu. Okey, tak apa. Di sini dia spesifikkan dia masa yang dia nak ambil wudu. Okey. Walaupun yang al-masyhur, yang paling famous di dalam zaman Rasulullah, yang Rasulullah memakai siwak adalah 5 tempat atau 5 masa. Yang pertama wudu, yang kedua solat, yang ketiga nak baca Quran, yang keempat masa yang dia masuk rumah untuk jima' atau dekat malam, dan yang kelima adalah lepas bangun daripada tidur. Okey. Ataupun generally boleh kata bila-bila yang mulut kita dah tukar. Kalau macam ada bau, kita boleh memakai siwak itu. Ada ramai orang yang dia tanya macam mana kita akan membuatkan siwak di dalam mulut. Okey. Sebenarnya sunnah Rasulullah kalau dia nak memakai siwak, mula-mula dia akan langkah yang pertama, siwak itu macam krim. Rasulullah dia akan buatkan dia macam belohkan dia, boleh kata macam tu doktor? Basahkan, ya, dia akan basahkan dia dulu. Okey, lepas basahkan, Rasulullah dia akan mula daripada sebelah kanan. Sebelah kanan atas. Okey, sebelah kanan atas, dan dia akan gerak depan belakang. Depan belakang, okey? Macam ni, daripada sini kanan, dia akan gerak. Okey, depan belakang atau sampai sebelah kiri. Kalau dia dah sampai sebelah kiri dekat atas, dia akan gerak ke bawah. So bawah, kiri. Sebelah kiri, bawah, dan dia akan depan belakang. Depan belakang sampai sebelah kanan. Okey, kali yang pertama. Kali yang kedua, dia akan buat yang sama tapi dekat atas dan bawah. Tadi depan belakang. Di sini atas dan bawah. Sama juga. Atas bawah sampai sebelah kiri. Lepas tu bawah, dia akan gerak atas dan bawah. Okey, kalau dia dah buat 2 kali, Rasulullah dia akan buat dia daripada dalam. Daripada dalam. So tadi dekat luar yang semua gigi. Sekarang daripada dalam. Sama juga. Dan semua daripada kanan ke kiri dan bawah, kanan ke kiri. Okey, ini langkah yang kedua. Langkah yang ketiga,
di atas mulut. So dia akan letak dia dekat atas dan dia akan cuci. Okey, macam tu. Ni langkah yang kedua atau yang ketiga tak tahu. Yang keempat di atas lidah dia. Okey. Ni cara Rasulullah macam mana dia akan memakai siwak. Siwak penting sebenarnya dan insyaAllah saya harap semua orang dia boleh beli. Kalau pergi dekat ni kedai Arab, dekat Kuantan atau dekat Gombak, mereka biasanya jual siwak. Boleh beli dia. Dan di sini nanti Al-Imam Ibn Hajar dia akan sebutkan beberapa hadis kalau satu orang dia tak jumpa siwak, apa boleh memakai. Tak ada masalah, dia akan bagi tahu di sini. قال وعن حمران أن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فغسل كفيه 3 مرات ثم مضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا متفق عليه. Dari Humran radhiyallahu an bahawasanya Uthman radhiyallahu an meminta air wuduk. Lalu dia mencuci kedua telapak tangannya 3 kali, kemudian berkumur, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya kembali. Kemudian membasuh wajahnya 3 kali. Kemudian membasuh tangan kanannya sampai ke siku 3 kali. Kemudian tangan kiri seperti itu juga. Kemudian mengusap kepalanya. Kemudian membasuh kaki kanannya sampai mata kaki 3 kali. Demikian pula yang kiri seperti itu juga. Kemudian beliau bersabda, aku telah melihat Rasulullah SAW berwuduk seperti wudukku ini. Muttafaqun alaih. Okey, yang untuk siwak itu yang dekat peringkat yang pertama yang Rasulullah memakai dia iaitu arak. Daripada satu pokok yang nama dia arak, yang macam ni. Tapi kalau tak ada yang daripada arak, boleh memakai daripada apa-apa pokok. Tak ada masalah. Okey, ni langkah yang kedua atau peringkat yang kedua. Kalau dia tak jumpa yang daripada kayu, daripada pokok, boleh memakai satu kain, tak ada masalah. Kalau dia tak ada kain yang khas untuk cuci semua gigi dia, tak apa, boleh memakai jari dia sebenarnya. Boleh, tak ada masalah. At least dia akan ikut sunnah Rasulullah. Okey, hadis ini di sini dia berkait dengan macam mana Rasulullah dia akan ambil wuduk. Dan tak tahu, saya kalau pergi ke masjid dekat Malaysia, wallahi saya rasa sedih. Ramai orang masa yang dia nak ambil wuduk, dia memubazir sangat, dia israf. Dan masa yang kita nak bagi satu nasihat kepada dia, dia marah kita. Dia kata saya nak ikut sunnah Rasulullah. Wallahi dia tak ikut sunnah Rasulullah. Kalau satu orang dia nak ikut sunnah Rasulullah macam mana ambil wuduk yang betul-betul, dia tak boleh memakai pipe. Sebab pipe itu, tengok nanti kalau satu orang dia nak basuh, kalau Rasulullah dia nak tangan dia. Okey, tahu. Rasulullah dia akan ambil sikit dan dia akan cuci tangan dia dan dia akan di dalam semua jari dia. Dia akan buat macam ni. Rasulullah dia akan memastikan semua yang di sini, di antara semua joint, semua joint dia akan Rasulullah memastikan dia macam suci. So, kalau semua masa ni yang dia cuci tangan, lepas tu dia antara jari dia akan memastikan dan dia tinggal pipe itu buka. Tak tahu macam mana, dia nak ikut sunnah Rasulullah atau dia nak fokus di atas wudu itu. So, kalau kepada saya, yang paling baik kalau dia ambil satu bekas daripada air dan letak dia dekat depan dia. Itu yang sunnah Rasulullah. Saya tak belajar macam mana ambil wudu sampai saya jumpa Syekh saya, Syekh Hasan Haidar Al-Yamani As-San'ani. Ya Allah, saya belajar daripada dia. Masa yang dia pergi dekat pipe itu, dia nak ambil wudu, dia buka, ambil satu tangan sahaja dan dia tutup pipe itu dan dia cuci apa semua, dia akan memastikan di antara jari dia semua dia habis. Masa yang dia habis, dia buka sekali lagi pipe itu. Dia ambil satu tangan sahaja. Dia tutup. Lepas tu dia letak dekat muka dia. So semua dia akan jatuh dan dia akan cuci semua dia. Semua sampai dia habis. Baru dia akan balik ambil satu tangan. Itu kenapa Rasulullah dia buat wuduk dengan satu mud sahaja. Satu mud dia kecil macam ni.
Ya, tapi kalau satu orang dia buka macam tu dan dia nak buat wudu, salah sebenarnya, tak boleh buat macam tu. Tak tahu dia nak cuci kulit dia atau tulang dia yang dekat bawah kulit dia. Tak tahu, saya tak faham. Ya. So kita kena macam mensesuaikan di antara sunnah Rasulullah isbaghul wudu dan isbaghul wudu apa maksud dia. Nanti dia akan bagi tahu apa maksud isbaghul wudu, insya-Allah. Nanti ada satu hadis. Tapi yang paling penting kita akan buat macam mana yang Rasulullah dia buat. Dan mengikuti sunnah Rasulullah. Rasulullah majoriti, kalau kita nak tengok sepanjang umur Rasulullah, masa yang dia dapat wahyu itu sampai dia wafat. Okey, di dalam umur risalah atau umur nubuwah iaitu 23 tahun, kalau kita nak fokus, majoriti Rasulullah dia akan satu kali untuk wudu. Kalau ada banyak air, baru Rasul dia akan buat 2 kali atau 3 kali. Tapi majoriti 1 kali sahaja. So, kalau dia nak selalu dia akan buat 3 kali, itu bukan sunnah Rasulullah. Bukan. Ya, hadis Sayyidina Uthman yang di sini, dia kata 3 kali sebenarnya. 3 kali kalau air ada. Okey? Dan bukan selalu. Rasulullah kadang-kadang buat. Kadang-kadang tinggal. Sebenarnya kita akan ikut Rasulullah. Kadang-kadang buat, kadang-kadang tinggal. Sorry untuk ni, saya bercakap banyak ni pasal. Tapi saya rasa sedih sangat wallahi. Sebab ramai orang dia buka pipe itu dan tak tahu apa dia. Dia tengok bawah banyak air. Okey, hadis yang seterusnya qala wa an Ali radhiyallahu anhu fi sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa masaha bi ra'sihi wahidatan akhrajahu Abu Dawud wa An-Nasa'i wa Tirmidzi bi isnadin sahih. Dari Ali radhiyallahu an tentang tata cara wuduk Nabi SAW, beliau berkata, dan beliau mengusap kepalanya 1 kali. Diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa'i dan At-Tirmizi dengan sanad yang sahih. Yang di sini Sayyidina Ali bin Abi Talib atau Al-Imam Ibn Hajar dia meriwayatkan hadis yang di sini, so dia nak bagi tahu untuk untuk rambut 1 kali sahaja. Ya, boleh buat 3 kali, tapi masa yang dah sampai dekat sini 1 kali sahaja. Okey, dan 1 kali itu macam mana? Nanti Al-Imam Ibn Hajar dia akan sebutkan beberapa hadis berkait dengan cara dia. Tapi semua badan kita atau semua udu a'dha'ul wudu, semua organ itu boleh 3 kali kecuali rambut 1 kali sahaja. Tak boleh membuatkan dia lebih pada 1 kali. Sebab kalau kita tambah 2 kali, 3 kali, dia akan jadi macam basuh atau macam cuci. Ya. Dan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wamsahu bi ru'usikum." Semua organ adalah waghsilu, dia akan cuci. Kecuali yang untuk rambut dia akan sabu sahaja. Ya, kalau dia tambah kali yang kedua dia akan jadi cuci sebenarnya. Okey, hadis yang seterusnya qala wa an Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhu في صفة الوضوء قال ومسح صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر متفق عليه وفي لفظ لهما بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. Dari Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhu tentang tata cara wuduk Nabi SAW, beliau berkata, Rasulullah SAW mengusap kepalanya, maka beliau menggerakkan kedua telapak tangannya dari depan ke belakang dan kembali lagi ke depan. Muttafaqun alaih. Dalam satu lafaz milik keduanya, beliau memulai dengan kepala bahagian depan hingga menggerakkan keduanya sampai ke tengkuknya, kemudian mengembalikan keduanya hingga kembali ke tempat di mana beliau memulai darinya. Okey, di sini Al-Imam Ibn Hajar dia bawa 2 riwayat. Dan kalau kita nak fokus di atas setiap perkataan, hadis yang pertama yang daripada Abdullah bin Zaid bin Asim ada satu riwayat yang khas dan ada lagi satu riwayat yang lain pada dia. Okey. So di sini ada 2 cara macam mana kita akan sabut di atas di atas rambut kita. Okey. Mengikuti sanad yang pertama atau riwayat yang pertama, dia kata fa aqbala bi yadayhi wa adbar. Aqbala maknanya dia letak tangan dia dekat belakang dulu. Dan dia aqbala, dia datang daripada belakang. Okey? Wa adbar, dan dia pergi balik. Ni riwayat yang pertama. Okey. Riwayat yang kedua qala bada'a bi muqaddami ra'sihi. Muqaddam yakni dekat depan. Dia mula daripada sini
dia pergi ke belakang dan dia balik sekali lagi. Okey. So maknanya kalau dia nak sabut di atas rambut dia kena buat pergi dan balik. Kenapa? Sebab masa yang dia pergi sahaja, dia akan basuh dekat atas rambut sahaja. Masa yang dia balik, dia akan sabut dekat belakang dia. So atas dan dalam, dua-dua. Kalau dia pergi dekat atas, masa yang dia balik dekat bawah. Dua-dua dia akan sabut. Okey. So di sini kita ada dua riwayat. Mana kita boleh ikut? Kita akan ikut riwayat yang pertama atau yang kedua. Al-Imam Nawawi dia kata kita boleh kumpul di antara dua riwayat di sini. Macam mana? Dia kata dia akan letak tangan dia dekat tengah di sini. Okey, dia akan mula dari sini. Tak mula dari sini atau dari belakang. Dia akan letak dekat tengah. Okey, dia pergi ke depan dulu. Okey, lepas tu dia akan pergi ke balik dan dia akan balik ke dekat depan. Faham? Ya. So maknanya separuh sahaja. Pergi ke depan dulu, lepas tu ke belakang. Lepas tu dia akan balik. Macam tu. So dia ada 3 action boleh kata. 3 action boleh membuatkan dia. Untuk perempuan, sama juga boleh kata yang sama, tapi bukan yang semua panjang rambut dia. Tak, sampai dekat sini belakang sahaja. Itu cukup. So dia boleh pergi, masa yang dia balik, daripada sini sahaja dia akan boleh balik. Tak ada masalah. Bukan yang sepanjang dia. Dengan rambut yang rapat dengan kepala. Rambut yang dia rapat dengan kepala. Okey, insya-Allah kita akan berhenti di sini sebab ni bab al-wudu sebenarnya dia panjang. So kita akan berhenti di sini insya-Allah dan insya-Allah akan sambung minggu depan. Jazakumullahu khairan, subhanakallah wa hamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asr inna al-insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan, Doktor.